Baik, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ini kita nak masuk tajuk kuantum tutorial. Okey, di mana 7.1 panjang kita bahagi yang kepada dua, iaitu 7.1A iaitu kuantum tenaga dan kuasa, manakala 7.1B ialah kedualan gelombang zarah. Kita tengok dulu 7.1A tutorialnya. Jadi terus kita tengok. Okey, first kita berkenalan tentang jasad hitam. Apakah itu jasad hitam? Okey, bila masuk dalam tajuk kuantum, first memang kita kena kenal dengan jasad hitam. Jasad hitam ialah jasad unggul yang berupaya menyerap semua sinaran elektromagnet yang jatuh padanya. Okey, digambarkan sebagai contohnya, ini jasad hitam, nampak? Okey, tak nampak apa-apa. Tidak ada sebarang cahaya dipantulkan ke mata kita. Dia gelap terus. Kita tak nampak pun ada lekuk-lekuk hidung, mulut, tak nampak. Okey, itulah yang digambarkan sebagai jasad hitam. Dalam buku teks digambarkan pula rongga telinga sebagai jasad hitam. Kenapa? Kerana rongga telinga ni kalau kita suluh dengan cahaya macam mana pun, okey, dia tetap hitam. Kenapa hitam? Kerana cahaya yang masuk ke dalam rongga telinga akan mengalami pantulan yang berulang-ulang pada dinding telinga. Kemudian setiap kali pantulan, tenaga cahaya tersebut akan diserap dan akhirnya tidak ada sebarang cahaya yang dipantulkan keluar masuk ke dalam mata kita. Kita tak nampak apa-apa lah. Jadi that's why kita nampak dia gelap. Okey, itu ialah jasad hitam. Seterusnya, tadi jasad hitam, sekarang pemancar jasad hitam. Okey, apakah pemancar jasad hitam? Black body radiator. Sebarang objek, any objek okey yang memancarkan sinaran elektromagnet, okey, maknanya dia boleh mengeluarkan inframerah, dia boleh mengeluarkan gelombang radio, dia boleh mengeluarkan gelombang cahaya, tetapi mengikut suhunya, nampak mengikut suhunya. Okey. Jadi, kita ada dua objek berwarna kuning dan hitam, nampak? Okey, kita lebih suka kepada objek yang berjasad hitam. Kenapa? Bila kedua-duanya menjadi panas, okey, nampak apa berlaku? Nampak? Okey, yang tadi ni panas. Tetapi dia berwarna kuning. Jadi kita confuse. Yang kuning kita nampak sekarang ni warna dia sebab dia panas ataupun warna dia yang tadi yang asal. Tetapi kalau objek yang berwarna hitam ataupun jasad hitam, memang dia warna hitam. Okey, tapi bila dia panas, dia bertukar color menjadi warna kuning. Jadi kita tahu warna kuning ini memang sebab dia panas, bukan sebab warna asal dia tadi. Jadi cahaya kuning yang dihasilkan inilah yang disebabkan oleh suhu, kita panggil dia pemancar ataupun sinaran jasad hitam. Okey, siapakah yang memperkenalkan konsep kuantum? Siapa tak lagi? Max Planck lah. Okey, dia kata apa? Apakah kuantum tenaga? Paket tenaga yang diskrit. Diskrit ni satu-satu-satu dan bukan selanjar. Dalam bahasa Inggeris, discrete energy packet, not continuous, tidak berterusan. Okey. Lepas tu diperkenalkan pula foton. Foton tu apa pula? Foton ialah kuantum tenaga cahaya yang boleh dipindahkan. Maksudnya tadi, Max Planck dia cerita tentang tenaga itu ialah diskrit. Manakala Einstein pula dia bagi nama pada setiap satu yang diskrit tu. Nama dia ialah foton. Jadi foton ialah kuantum tenaga cahaya yang boleh dipindahkan. Tenaga foton berkaitan terus dengan frekuensi gelombang cahaya. Itulah yang diberi oleh formula Max Planck. E sama dengan HF tu. Okey. Jadi kita tengok cahaya adalah selanjar kalau gelombang selanjar macam ni. Manakala tenaga cahaya adalah diskrit, sebiji-sebiji macam ni. Okey. Jadi selama ini, okey, kita menganggap cahaya adalah gelombang yang selanjar, gelombang yang berterusan, macam gelombang air tu berterusan sahaja. Tetapi Max Planck dia datangkan idea bahawa tenaga cahaya adalah diskrit, satu-satu-satu macam ni. Jadi dia sebenarnya diskrit sebiji-sebiji ke ialah gelombang yang berterusan. Jadi Einstein dia pandai, okey, cahaya ialah gelombang tetapi dalam bentuk diskrit satu-satu. Dia masih lagi gelombang tetapi dalam bentuk diskrit satu-satu-satu-satu. Inilah yang dipanggil foton tersebut. Jadi kita terus tengok kepada soalan yang pertama iaitu tentang tenaga. Okey, A, tentukan tenaga bagi foton tersebut. Kita ada dua formula. Tenaga, kita sekarang dalam tajuk tenaga. Tenaga kita ada dua. E sama dengan HF dan E sama dengan HC over lambda. Okey, di mana H ialah, kita kena tahulah, H ialah Max Planck punya constant ataupun 6.63 kali 10 negatif 34 Ks. Okey, kita ingat ni dia dah bagi. Okey, dia dah bagi kat sini.
Alright, jadi kita hanya perlu menggunakan dapatan ini sahaja untuk kita buat pengiraan. C ialah cahaya, kelajuan cahaya. Jadi tentukan tenaga bagi foton. Dia bagi sekarang ini frekuensi, jadi kita guna formula yang mana? Yang pertama ke yang kedua? Kalau dia bagi frekuensi, kita gunalah F. Jadi E sama dengan HF. Jadi H kita ialah 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. Nampak? Darab dengan frekuensinya berapa tadi? 4.6. 4.6 kali 10 kuasa 14 Hz. Okey. Dan bila kita darabkan saja, kita akan dapat 3.05 kali 10 kuasa negatif 19 Joule. Kenapa Joule? Sebab dia tenaga. Semudah itu sahaja. Okey. Yang kedua. Okey, ini soalan A. Soalan B. Okey. Dia dah bagi ni, gelombang ni nampak? Gelombang ni. Dia bagi frekuensi. Okey, sekarang ni berapa panjang gelombang cahaya ini? Jadi tentukan panjang gelombang foton tersebut. Dia dah ada frekuensi. Jadi kalau kita ingatlah, ingat tak formula V sama dengan F lambda. Ni masa tajuk gelombang. Cuma V kita ialah sekarang hal laju cahaya. Jadi kita boleh gunakan 3 kali 10 kuasa 8. Okey. Sama dengan frekuensi dah diberi dalam soalan 4.6 kali 10 kuasa 14. Sekarang kita nak cari lambda. Betul? Ataupun boleh je kita nak guna E sama dengan HF, kita jadikan E sama dengan HC over lambda. Ambil balik E ni sebagai tenaga dia. Tak ada masalah pun, mana-mana boleh. Okey, jadi kalau kita kira lambda sama dengan 3 kali 10 kuasa 8 laju cahaya bahagi dengan 4.6 kali 10 kuasa 14 Hz. Nampak? Okey, kalau kita kira sepatutnya kita akan dapat 6.52. 6.52 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Okey, panjang gelombang dia. Ataupun nak tunjuk pandai sikit, kita tulis 652 nanometer. Nampak? Okey. Jadi itu contoh soalan pertama dan soalan yang kedua, cerita tentang tenaga dan juga panjang gelombang. Kita terus tengok soalan yang kedua. Okey, potong dulu. Okey. Kita main dengan dua formula ni ya, tenaga kan? Okey, masih lagi tajuk tenaga. Okey, suatu sinar cahaya dengan panjang gelombang 600 nanometer dihasilkan, tentukan kuantum tenaga. Dia tanya tenaga. Jadi tenaga nak guna yang mana? HF ke HC over lambda? Sebab dia dah bagi 600 nanometer, 600 nanometer, jadi kita kena gunalah HC over lambda sebagai panjang gelombang. Tak ada masalah. So, E sama dengan HC over lambda. Okey, tulis formula dulu lebih senang. H 6.63 kali 10 negatif 34. C 3 kali 10 kuasa 8 bahagi dengan lambda 600 nanometer. 600 nanometer. Okey, macam mana nak tekan kalkulator? Seharusnya murid-murid dah tahulah 600 nanometer ni macam mana nak tekan. Ni 600 nanometer ni. Okey, so kalau kita darab, okey, kalau tak tahulah kita tolong sekejaplah. Okey, mana kalkulator saya? Kita keluarkan kalkulator sekejap. Okey. Kita besarkan sikit. Okey, 600 nanometer. Okey, kita darab dulu. 6.63, 6.63 darab 10 negatif 34. 34, nampak? Kita tutup kurungan, nak darab kita buat kurungan baru. 3 kali 10 kuasa 8, 3i8. Okey. Lepas itu bahagi dengan 600 nano. 600 nano. Shift N. Mana N? Ni N. Nampak tak? Tak payah nak kali 10 kali 10. Letak saja 600 N. Terus kita akan dapat jawapan. Jadi, jawapan dia 3.315 kali 10 kuasa negatif 19 Joule. Okey. Dan itu contoh soalan yang kedua.
Soalan yang ketiga, masih lagi tenaga. Cuma dia minta kita tukarkan tenaga kepada EV. Sebab EV ini dalam tajuk elektronik, okey? Elektron volt. Tukarkan kuantum tenaga 50 EV kepada joule. So 50 EV berapa joule? Macam mana nak tahu? So 50 EV ni simple sahaja. 50 darab dengan E. E tu apa? 50 darab dengan tu dia bagi 1 EV. 1 EV 1.6 kali 10, 1.6 kali 10 kuasa negatif 19 joule. So kita akan dapat jawapan 8. 8.00 lah, dah bagi nampak cantik sikit. Kali 10 kuasa negatif 18 joule. Okey, kenapa tenaga diberi dalam EV? Jawapan dia simple sahaja, kerana unit tenaga dalam EV nombor dia lebih cantik berbanding dengan kali 10 kuasa negatif 18. Nampak tak panjang? So ada kadang-kadang diberi dalam bentuk EV. Ada masalah pun nak tukar kepada joule. Okey. Itu cerita tentang tenaga. Tengok soalan yang seterusnya, soalan yang keempat. Okey, sekarang dah masuk kuasa. Ini tenaga. Ini tenaga. Jadi saya padam kejap. Okey, kita dalam tajuk tenaga dan kuasa. Kalau tenaga, E, kita ada dua formula. E sama dengan HF kalau dia bagi frekuensi. E sama dengan HC over lambda kalau dia bagi panjang gelombang. Kalau dia cerita tentang kuasa, ataupun P lah, power. Alright. So, power sama dengan N HF. Nampak tak? Ada tambah huruf N sahaja. Ataupun power sama dengan N HC over lambda. Itu sahaja beza dua formula tu. Di mana N ialah bilangan foton. Kan tadi cahaya, okay, ada banyak foton. Sebab yang kita kira tenaga ni, kita kira tenaga bagi satu foton. Habis tu kalau banyak-banyak ni berapa banyak ni? Kita boleh kira berapa banyak foton yang dihasilkan jika diberi kuasa mentol ataupun kuasa cahaya. Jadi kita dua, satu tenaga, satu kuasa. Okey, kita tengok soalan. Soalan yang pertama. Okey, suatu sumber cahaya sinaran dengan panjang gelombang 450 nanometer. Dia bagi lambda. Okey, fine. Tentukan kuantum tenaga. Ini tenaga, ini kuasa. Kita cerita tentang tenaga. Jadi nak pakai HF ke HC over lambda? Kita guna HC over lambda lah sebab dia bagi 450 nanometer. Jadi soalan A. E sama dengan HC over lambda. Macam biasa, kita gantikan sahaja nilai yang dia dah bagi. H 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. C 3 kali 10 kuasa 8. Nampak? Bahagi dengan lambda. Lambda dia bagi 450 nano. Bila tekan kalkulator, seharusnya kita akan dapat 4.42 kali 10 kuasa negatif 19 joule. Okey. Itu soalan A. Nampak? Dia suruh kira tenaga. Macam mana dengan soalan B? Berapa bilangan foton sesaat? Dia dah mula tanya bilangan. Dan biasa kalau dia bagi bilangan, mesti dia akan bagi kuasa. 5 watt. Okey. Sekarang lampu berkuasa 5 watt digunakan berapa banyak? Tadi tenaga, yang tadi kita kira tadi tenaga untuk satu. Okey. Jadi kita nak guna yang mana? Power HF ke power HC over lambda? Okey. Tadi kita dapat tenaga tenaga bagi satu foton kita dapat tadi 4.42 kali 10 negatif 19 E. Okey, kita dah dapat tenaga. Ini ialah satu foton. Alright. Sekarang ni dia nak tanya berapa bilangan jika 5 miliwatt NHC over lambda. Kenapa guna lambda? Panjang gelombang tadi. Sekarang ni kuasa kita ialah 5 watt. Berapa N? Isu dia lah HC over lambda tadi kita dah kira kan? Ni. Kita dah kira dah HC over lambda. Yang ni kita dapat ni. Jadi, kita boleh tukar kepada formula P sama dengan N darab dengan E. Sebab E ialah HC over lambda.
Jadi power kita tadi yang kita tulis tadi 5 watt and tak payahlah HC bagi dalam darah. Kita ambil je nilai 4.42 kali 10 negatif 19 terus. Nampak tak? Shortcut sikit lah. Jadi N sama dengan 5 bahagi 4.42 kali 10 negatif 19. Bila tekan kalkulator, jangan lupa letak kurungan. Kita akan dapat jawapan sebanyak 1.13 kali 10 kuasa 19. Sorry. Okey. Tidak ada unit kerana ini ialah bilangan. Bilangan. Berapa ketul? Ada berapa ketul foton? 1.13 kali 10 kuasa 19. Nak sebut biji ke apa tak kisahlah. Tapi seeloknya pada teknik. Okey, 1.13 kali 10 kuasa 19 foton. Kalau guna 5 watt. Kalau kita guna lampu yang lebih berkuasa tinggi. Okey. Kuasa sumber cahaya meningkat menjadi 8 watt. Daripada 5 watt kita tingkatkan jadi 8 watt. Jadi apa jadi dengan bilangan? Bilangan akan bertambah guna sahaja kaedah yang sama, cuma tukar kat sini 8. Okey, sepatutnya awak akan dapat nilainya lebih besar, iaitu 1.81 kali 10 kuasa 19. Okey. Lagi besar power, lagi banyak foton dihasilkan, bermaksud lebih cerah. Okey. Itu soalan nombor 4 tentang kuasa. Nampak tak beza? Tadi tenaga, sekarang dah masuk kuasa. Okey, masih lagi dalam tajuk kuasa. Padam. Ni padam lah. Okey. Ini simple sahaja. Kita ada dua jenis formula, sama ada guna frekuensi ataupun guna panjang gelombang. Sekarang ni, okey, suatu sinar cahaya berfrekuensi. Dia bagi frekuensi. Jadi kita kena pakai F lah. Okey. 8 kali 10 kuasa 15 Hz dipancarkan oleh satu sumber cahaya berkuasa 20 miliwatt. Tentukan kuantum tenaga. Ini tenaga. Ini kuasa. Jadi kita cerita tentang tenaga dahulu. Jadi nak pakai mana? Kita pakai E sama dengan H, F sebab dia bagi frekuensi. Jadi tak susah. 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. Kita buat 5-6 kali dah ingatlah nombor ni. Darab dengan frekuensi 8 kali 10 kuasa 15. Okey. Nampak? Jadi seharusnya kita akan dapat 5.30 kali 10 kuasa negatif 18 Joule. Ini contoh. Okey. Sekarang tentukan bilangan foton sesaat yang dihasilkan oleh sumber cahaya tersebut. Kuasa dia 20 miliwatt. P sama dengan NHF. Ini soalan A tadi ya. Sekarang soalan B. Power kita ialah 20 mili. Jangan lupa mili. Okey. Watt sama dengan N kita nak cari. HF kita dah penat-penat kira ni tadi. Okey. 5.3 kali 10 kuasa negatif 18. Jadi N sama dengan 20 mili. Jangan lupa bahagi dengan 5.3 kali 10 kuasa negatif 18. Okey, kita tolong kita tekan kalkulator. Mana kalkulator ni? Alright. 20 mili. So 20 mili. Shift mili. Mana mili? Nampak? Kalau tak confident, tekan sama dengan. Okey, ini 20 mili. Bahagi dengan, buat kurungan. 5.3 kali 10. Okey, 5.3 kali 10 kuasa negatif 18. Alright. 3.77. Okey. 3.77. 35. Okay, tak payahlah. Kali 10 kuasa 15 biji foton. Nampak? Okey. Itu sahaja. Okey, soalan 5. Kita terus masuk ke soalan 6. Masih lagi tentang kuasa. Okey, apa pula soalan ni? Suatu sinar cahaya merah panjang gelombang 700 nanometer dipancarkan suatu sumber cahaya 10 miliwatt.
hitung kuantum tenaga, tentukan bilangan foton. Kalau kita tengok dia sama je macam soalan tadi. Cuma yang ini dia bagi dalam panjang gelombang nanometer. Okey, tak ada masalah. So, sama juga A. Nak guna yang mana? Dia minta tenaga Hitung kuantum tenaga. Jadi kita guna ni lah sama ada HF ataupun HC over lambda. Tapi sebab dia bagi panjang gelombang, E sama dengan HC over lambda. Okey. 6.63 kali 10 negatif 34. 3 kali 10 kuasa 8. Bahagi dengan 700 nanometer. So, 700 nano. Dan bila kita tekan kalkulator, seharusnya kita akan dapat 2.84 kali 10 kuasa negatif 19 Joule. Tenaga jangan lupa letak unit. Okey. Laju sikit. Manakala soalan B, tentukan bilangan foton. B, tentukan bilangan foton. E sama dengan nak guna apa? E pula dah. Bilangan foton power. Ni, kita dekat sini. Power. P sama dengan NHF ke NHC over lambda? Tak kisah. So, NHC over lambda. Okey, di mana HC over lambda kita dah dapat P sama dengan N. E tenaga dia tadi. Alright. So, kuasa dia berapa? 10 milliwatt. 10 mili sama dengan N darab dengan tenaga. Yang kita dah dapat tadi, 2.84 kali 10 kuasa negatif 19 Joule. Joule tak payahlah. Okey. Dan kita kira seharusnya jawapan kita ialah 3.52 kali 10 kuasa 16 biji foton sesaat. Okey. Nampak? Gitu sahaja. Okey. Sekarang kita dah buat latihan tadi. Kita dah buat latihan tenaga kuasa. Tenaga kuasa. Sekarang ni kita tengok soalan praktis formatif dalam buku teks. Ada ke dia tanya soalan yang macam itu? So, memang ada. Cuba tengok. Nombor 1. Berapakah frekuensi dan tenaga bagi foton dengan panjang gelombang 10 nanometer? Jadi, lambda kita ialah 10 nanometer. Dia tanya frekuensi. Macam mana jadi frekuensi? Ni. Kalau kita tengok, E kawan dia E. H kawan dia H. Maknanya F kawan dia C bahagi lambda. Maknanya F sama dengan C bahagi lambda. Betul tak? Okey, berapakah frekuensi dan tenaga tu untuk soalan A? Untuk soalan 1 lah. 1A. Dia tanya frekuensi. Jadi C 3 kali 10 kuasa 8. Laju cahaya nilai dia tetap bahagi dengan panjang gelombang 10 nanometer. 10 nm. Okey, jadi kita tolonglah kita tekan kalkulator kejap. Okey. 3 kali 10 kuasa 8, 3 kali 10 kuasa 8, nampak? Bahagi dengan 10 nano, 10 shift nano. M tu meter, ni nanometer, meter ialah unit, N ialah imbuhan. Jadi ini sahaja, C bahagi dengan panjang gelombang. Dapatlah jawapan 3 kali 10 kuasa 16. 3 kali 10 kuasa 16. Unit dia apa? Tengoklah kita cari apa? Kita cari apa? Frekuensi kan? Hertz lah. Jangan tembak unit. Okey. Tu yang pertama. Nampak? Senang. Okey, soalan nombor 2. Sabar, tak habis lagi Itu baru A. B. Dia tanya berapakah tenaga. Tenaga. So, kita nak guna E. Nak guna mana? HF ke HC over lambda? Sekarang kita dah ada frekuensi. Panjang gelombang pun dah ada. So, nak guna mana-mana pun boleh. So, saya gunalah HF. Nak guna HC over lambda pun tak ada masalah. So, HF 6.63 terbalik. 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. Okey. Darab dengan frekuensi kita dah pernah dapat 3 kali 10 kuasa 16. Seharusnya jawapan kita kalau tengok jawapan 1.989. 1.989 kali 10 kuasa negatif 17 Joule tenaga.
Jangan gatal-gatal buat 2.0. Jangan buat 2.0 ataupun 2 sahaja sebab kita nak minimum 2 tempat perpuluhan ataupun lebih. Lagi banyak titik perpuluhan lagi bagus. Walaupun kita bundarkan dapat kan 1.99 ke, okay, buat 2 tempat perpuluhan. Jangan buat 2.0. Alright. Itu contoh praktis formatif. Maknanya apa yang kita buat tadi berjaya untuk kita menjawab soalan praktis formatif. Nombor 3 ni dah masuk topik subtopik yang seterusnya. Okey, jadi itu saja saya rasa. Tamat 7.1 A tenaga dan kuasa foton. Jadi itu saja, sekian, terima kasih.